Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah في هذا اليوم سنمارس التدريبات عن الموضوع الجملة الفعلية. InsyaAllah pada hari ini kita akan melakukan latihan berkenaan tajuk الجملة الفعلية. قبل ذلك هيا نقرأ الدعاء أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Baiklah, tayyib. Baiklah, sekarang Ustazah nak kita lihat latihan yang pertama. Awak boleh lihat contoh latihan ni dekat muka surat Khamsuna, dalam muka surat 50 dalam buku teks awak. Kita tengok apa soalan yang dia nak. Dha' alamat tanda right ni lil jumlatil sahihah, jumlatil sahihah wa pangkah lil jumlatil khati'ah. Okay, awak kena tandakan right pada ayat yang betul dan pangkah pada ayat yang salah. Jadi setiap ayat yang diberikan ni awak kena kenal pastilah betul tak syarat-syarat jumlatul ismiyah dalam ayat tu. Sebab apa? Ustazah dah terangkan kepada awak sebelum ni, jumlatul ismiyah syarat dia mestilah kata kerja bermula di awal ayat. Mesti kata kerja tu duduk dekat awal ayat. Sebab dah nama pun ayat kerjaan. Jadi awak kena kenal pasti ayat tu bermula dengan kata kerja. Yang kedua, awak kena tengok kata kerja yang duduk dekat depan tu, dia dalam bentuk mufrad ataupun tidak. Mufrad maksudnya dalam bentuk satu. Dia tak ada tanda-tanda perkataan yang menunjukkan jam'un ataupun musanna, kan? Sebelum ni kita dah belajar, kalau perkataan untuk mufrad satu, dia tak ada tanda-tanda lain. Contoh, kalau musanna, perkataan tu kita nampak ada penambahan alif nun. Betul tak? Kalau jam'un, ada penambahan waw nun untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, ada penambahan alif tak. Okey, jadi kalau awak jumpa perkataan-perkataan macam tu di hadapan, itu betul ke salah? Awak kena kenal pastilah betul ke salah. Salah lah, sepatutnya kena dalam bentuk mufrad. Dia tak boleh datang dalam keadaan musanna ataupun jam'un. Jadi awak kena tengok setiap ayat di sini. Awak kena baca dulu. Tal'abu at-tiflu fil mal'abi. Okey, awak tengok. Betul tak ayat ni bermula dengan kata kerja? Dan yang kedua, awak kena tengok. Betul tak kata kerja tu dalam bentuk mufrad? Okey. Ada tak tanda-tanda yang dia tu perkataan musanna? Ada penambahan alif nun tak? Kalau tak ada, betul lah. Ada tak dia penambahan waw nun? Jam'un? Tak ada. Okey, jadi dia bebas dari huruf tanda-tanda jam'un ataupun musanna, itu dah menunjukkan mufrad. Kira betul ayat itu menunjukkan jumlatul ismiyah. Awak kena pastikan dalam ayat ni betul tak bermula dengan kata kerja, al-fi'lun, itu yang pertama. Yang kedua, awak kena tengok ayat tu, al-fi'lun yang berada di awal ayat tu dalam bentuk mufrad ataupun tidak. Okey, tu tugas awak. Awak kena kenal pasti. Tengok juga yuraji'u aminud darsa. Okey, tengoklah. Kata kerja tak kat depan? Dalam bentuk mufrad ataupun tidak? Okey, jim. Yajlisuna al-muallimuna 'alal kursi. Okey, tengok Dal. Sadatil abus samak. Ya'ishul asadu fil qabah. Okey, jadi berdasarkan ayat-ayat ini awak kena kenal pasti dua benda tadi. Kalau dia tak menepati dua benda tadi, awak kena tandakan salah. Sebab itu bukan ayat yang betul untuk jumlatul fi'liyah. Okey, itu untuk latihan yang pertama. Ustazah nak awak tanda sahaja di dalam buku teks awak. Tak perlu salin. Walaupun ada pensel kan. Ada pensel ni. Okey, tak apa. Abaikan, awak tanda je kat tepi ni ke tepi ni pun boleh. Ustazah tak kisah. Cuma awak kena faham lah cara nak buatnya macam mana. Okey, untuk latihan yang kedua. Okey, untuk latihan yang kedua. Buka surat Wahid wa Khamsun. Dia minta apa tu? Kita tengok soalan. Ayyinil fi'la wal fa'ila fil jumalil atiyah. Ayyin maksudnya dia suruh awak tentukan. Awak kena tentukan sama ada fi'la, fi'lun lah, fi'lun ataupun fa'ilun. Okay? Awak kena bezakan sama ada dia fi'lun ataupun fa'ilun dalam ayat yang diberikan. Okey, dia bagi awak dekat sini ayat. Okey, daripada ayat ni, tengok alif dulu.
Dia bagi dekat awak ayat kan? Ayat. Dalam ayat ni awak kena keluarkan. Awak kena tentukan mana perkataan yang menunjukkan fi'lun. Okey. Ni fi'lun. Awak kena tulis. Contoh Ustazah bagi. Ustazah bagi satu contoh untuk alif. Okey. Fi'lun maksudnya kata kerja. Kata kerja mesti berada di awal ayat. Jadi jawapan dia yaktubu. Yaktubu maksudnya dia menulis. Menulis tu kata kerja tak? Kata kerja. Jadi kalau kata kerja inilah fi'lun. Kita panggil fi'lun. Jadi awak salin perkataan yaktubu di dalam kotak ini. Okay, nampak? Ada ruang kan sikit kat bawah ni awak tulis. Okay, siapa yang rajin nak buat dalam buku tulis pun boleh. Salin dalam buku tulis. Okey. Yang seterusnya fa'ilun. Okay, ingat lagi tak? Minggu lepas saya ada terangkan. Fa'ilun. Dalam bahasa Melayu ni kita panggil pembuat. Mesti berada selepas kata kerja. Fa'ilun ni kata nama yang berada selepas kata kerja. Jadi kita tengok dalam ayat mana kata kerja? Ni kan, fi'lun ni kata kerja, yaktubu. Okey, ni kata kerja. Tengok selepasnya. At-talamis. Kata nama tak? Kata nama. Sebab at-tilmis, at-tilmis maksudnya pelajar. Dan kalau kita nak kenal kata nama ni pun boleh jadi ada alif lam. Nampak tak ada alif lam? Alif lam ni pun menunjukkan ismun kata nama. Jadi kata nama yang berada selepas fi'lun kata kerja ialah fa'ilun. Ni kita panggil fa'ilun. Jadi awak kena buat apa? Kena tulis di kotak sebelah ni. Tulislah at-tilmizu. Tulis perkataan ni di dalam kotak belah sini. Fi'lun, mana jawapan dia? Tulis yaktubu di dalam kotak fi'lun. Faham? Jadi untuk setiap ayat ni awak kena kenal pasti. Cari. Ayin. Ayin maksudnya dia suruh awak tentukan. Mana kata kerja, mana pembuat. Okay, jadi awak cari dalam ayat dan terus masukkan di dalam kotak yang diberikan di sebelah tu. Faham? Jadi saya rasa untuk hari ini itu sahaja penerangan tugasan. Sebarang ketidakfahaman, kesamaran, tak faham apa awak boleh tanya pada Ustazah. Tapi sebelum awak bertanya, pastikan awak tengok dulu video sebelum ni bagi faham dulu. Video sebelum kita buat latihan ni ada video penerangan kan. Ustazah ada terangkan apa itu jumlatul fi'liyah. Apa lagi banyak semua Ustazah terangkan jenis-jenis jumlatul fi'liyah ada berapa. Awak tengok video tu, faham kan, baru awak cuba buat latihan ni. Jadi itu saja. Hadza faqat minni. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.